Assalamualaikum. Hari ini channel Arnis kena hijack lagi sekali. Ni adalah slot Sembang Pompang with Arnis. Woo! Tapi Arnisnya tak ada. Untuk video kali ini special sikit sebab Arnis tak ada, Ziyad pun tak ada. Yang ada hanyalah Faisal. Disebabkan hari tu waktu lepas kita orang buat yang kita pasal rumah-rumah dekat Malaysia lah. Since then ada banyak yang tanya berkenaan dengan macam mana nak urus financial, macam mana nak beli rumah. To be honest, saya bukanlah seorang yang expert dalam bidang kewangan, tapi apa yang saya boleh share daripada personal experience lah. Kalau kata ada yang salah silap tu, minta maaf. Mungkin boleh tolong betulkan. Tak apalah, kita open dekat komen. So siapa yang rasa ada benda yang saya cakap tu salah, ada yang lebih expert, share lah dekat komen. So kita sama-sama belajar, okay? Sebab saya pun, to be honest, belajar lagi. Sebelum apa-apa nak buat lah berkenaan dengan kewangan ni, kita mesti tahu basic dia dulu. Okay, apa itu asas kepada kewangan? Kewangan ni bukanlah satu benda yang kita belajar dekat sekolah. Kadang-kadang dekat rumah, parents pun tak pernah ajar pasal benda-benda ni. Yalah, kau dah besar, dah pergi belajar tinggi-tinggi, kau dah dapat kerja, kau pandai-pandai lah kau hidup. So tu lumrah alam lah kan. Maybe dekat Malaysia ni ilmu mengenai kewangan ni terlalu susah lah nak dapat. Sebenarnya senang je kalau tahu cara dia, tahu dekat mana nak cari, tak susah pun. Okay, macam saya pun personally dekat sekolah memang tak tahulah apa pasal kewangan. Parents pun tak pernah pula cerita pasal kau kena ada saving banyak ni, kau kena beli rumah macam ni kan, lepas tu barulah kau boleh survive tu jangka masa panjang lah apa. Tak ada pernah cerita pun. Okay, tapi bila dah start kerja, yang terbaiknya bila berjumpa dengan kawan-kawan yang ada mission yang sama. So bila dah jumpa kawan-kawan yang ada mission yang sama, ada aim yang nak merubah kehidupan lah ke arah yang lebih baik. So kat situ kita start cari knowledge dulu. Itu yang paling penting, cari knowledge dulu. Dan kita jumpalah dekat Facebook lah, ada page-page yang selalu bercerita pasal temu asas kewangan tu, macam mana pelaburan hartanah dan macam-macam jenis pelaburan yang lain lagi. Macam-macam kat Malaysia ni ada saham, emas. Tak boleh nak cerita semua untuk dalam satu video ni. So hari ni kita akan ceritakan chapter 1 dululah, chapter 1, iaitu asas kepada kewangan. First of all lah, sebelum kita nak tahu pasal asas kepada kewangan ni, kita mestilah tahu kita punya financial health dulu. Okay, tahap kesihatan kewangan kita. Tahap kesihatan kewangan ni bergantung kepada, first sekali, yang paling utama sekali, mestilah cerita dia berkenaan dengan income, dan lepas tu berapa expenses. Income minus expenses, itulah permainan dia. Okay, kita punya cash flow. Kena tahu cash flow dulu. Itu yang paling penting. Macam mana nak tahu cash flow? Income berapa yang kita bawa balik ke rumah. Okay, so saya lebih prefer untuk ambil gaji bersih. Tak nak ambil gaji kasar lah. Sebab setengah orang tu dia kira gaji kasar. Gaji kasar ni boleh jadi kalau orang yang ada overtime, ada allowance, dia masukkan sekali. Saya nasihatkan jangan masukkan. Sebab apa? Biar kita ukur diri di bawah daripada tahap yang sepatutnya. Senang nanti. Kalau kita terlalu berharap kepada overtime, terlalu berharap kepada allowance, dan once company dalam ada financial problem lah. Contoh macam baru-baru ni kita ada case COVID. Bila case COVID, business semua down. Bila business down, automatic company akan cari jalan untuk cut cost. Dan first of all, dia akan cut OT. Itu lumrah alam. Okay, tak boleh nak ubah benda tu. Bila dia dah cut OT, dia akan cut allowance. Benda yang sebelum ni yang kita boleh claim, contoh macam phone bill, habis, semua dah tak boleh claim. Bila jadi macam tu, apa jadi? Profile dia dah bina based on gaji kasar tu, tak langsung dia akan affected. Itulah mula dia marah. Kerajaan tak bagi bantuan dan sebagainya. Siapa suruh kau tak plan betul-betul? First of all, kena plan betul-betul lah. Kalau siapa yang terjadi benda ni, it's okay. We learn from mistake. Ada banyak lagi masa untuk kita betulkan keadaan. Cara yang paling terbaik adalah untuk ukur balik dekat diri kita yang sepatutnya, tahap kita. So gaji bersih, kita cerita pasal gaji pokok saja, okay? Dan kalau ada fixed allowance, fixed allowance ni contoh allowance yang memang takkan berubah lah. Contohnya, you selama ni kerja night shift. Biasanya kadang-kadang company yang suruh kerja night shift ni, dia bagi allowance shift malam. Yang itu biasanya takkanlah nak potong kan. Tapi untuk selamat, kira lah, okay? Kalau ambil gaji pokok saja, senang. Macam saya ambil gaji pokok ni. Itu income kita. Yang kedua adalah expenses. So expenses ni ada perbelanjaan. Bermacam-macam jenis perbelanjaan ada. Kita kena pecahkan ke beberapa bahagian lah. First of all, yang paling besar dululah, kita ambil rumah kita. Rumah yang kita duduk, tak kisah sama ada rumah tu rumah yang kita beli atau rumah yang kita sewa. Setiap bulan kita wajib bayar berapa amount lah. Tolong list down berapa persen daripada gaji bersih kita tadi. Yang terbaik sekali untuk rumah, kalau boleh biarlah rumah tu tidak melebihi 30% daripada gaji bersih. Sekejap lagi saya akan explain kenapa 30%, kenapa bukan 60%, kenapa bukan 80%. Okay, saya ambil contoh fresh grad, gaji RM2,000, lepas tolak KWSP, tolak APF, so basically gaji dia dalam almost 1,800 lah sebulan. Kalau gaji dia 1,800 dan 30% kita ambil, maksudnya rumah yang dia boleh beli tu atau dia boleh bayar sewa setiap bulan tu tak boleh dah lebih RM600. Almost lah, lebih kurang lah
lah. Kita ambil senang. So dalam range 500 ke 600 ringgit. Kalau dia ambil lebih daripada tu, dia akan jadi susah tau. Maksudnya 1,800 bersih, tolak 600 untuk rumah, balance tinggal lagi 1,200. Belum cerita makan lagi, belum cerita minyak kereta lah apa semua, belum cerita tengok wayang lah. Bila nak saving ni? Okay, so rumah mesti 30% bawah. Orang tu gaji 3,000, maybe dia boleh dah sewa dalam range 1,000. Kalau kata dia beli rumah pun, mestilah rumah tu loan dia tak boleh lebih daripada 1,000 setiap bulan. Itu rule of thumb lah. Tak kisah pun nak ambil lebih. Cumanya bila nak beli rumah, kalau orang tu nak beli rumah, dia akan ambil kira DSR. DSR ni adalah Debt Service Ratio. Dia akan ambil daripada gaji bersih, biasanya 60% daripada gaji bersih. So kalau seorang tu gaji dia 2,000, kalau dia ambil 60% daripada 2,000 tu, kalau kata tadi 1,800 tadi, kalau gaji 1,800, dia akan ambil 60% daripada 1,800 tu, which is 1,200 maksimum yang dia boleh bagi loan. 1,200 ni termasuklah loan-loan lain tau. So kalau lah ambil rumah je dah 1,000, so tinggal lagi balance 200 je. Memang tak boleh nak buat apa-apa lagi dah benda lain. Kalau kata nak beli kereta, tak boleh nak beli loan, confirm tak boleh beli loan. Kalau kata dia nak buat personal loan, kata tiba-tiba ada emergency, dia nak apply, memang confirm tak boleh. ASB loan ada chance kena reject juga, tapi so far ASB loan still okay lah. ASB financing masih dia bagi chance lah, tapi tu pun tak boleh meletup sangat. Kalau dah sampai tak boleh nak bayar, bank pun tak berani nak bagi loan kan. That's why rule of thumb dia mesti 30% je. Kalau 30% insyaAllah okay. Kalau kata 600 bayaran bulanan untuk rumah tu, confirm bank tak ada masalah nak bagi, dan kita pun masih boleh bayar dengan selesa. Tak ada lah terlalu struggle nak bayar setiap bulan. Yang kedua, kereta. Semua orang memerlukan kereta. Kalau lagi-lagi kalau dekat Malaysia ni, dah seolah-olah macam setiap satu rumah mesti ada at least satu kereta. So transportation adalah benda yang paling sangat penting lah untuk nak pergi kerja apa. Tapi jangan jadikan kereta ni satu benda yang membunuh itu semua. Okey, kereta boleh jadi benda yang sangat berguna untuk semua orang, dan juga satu benda yang sangat tidak berguna untuk punya komitmen. Okey, kita punya komitmen dengan bank akan jadi semakin tinggi. So kat sini akan jadi problem. Anak muda tewas kat sini. Baru kerja, fresh grad, baru keluar dalam 2 bulan, 3 bulan, cukup 3 bulan payslip, terus pergi apply loan untuk beli kereta. Benda tu tak salah sebenarnya, tapi kena ukur dulu. Untuk kereta, berapa yang sepatutnya kita boleh beli? Dia punya rule of thumb dia simple. Bulanan dia tak boleh lebih 15% daripada gaji bersih. Dia punya harga kereta tu kalau boleh tidak melebihi gaji setahun. So contohnya orang tu gaji setahun dia 30,000. So kena cari kereta yang harga bawah 30,000 lah. Okey. Kereta tu bawah 30,000, bulanan dia confirm kurang daripada 15%. So, itu memang rule of thumb dia. Kalau guna rule ni, insyaAllah tak terbeban sangat lah nak bayar kereta. Yang ketiga, kita punya protection, income protection. Income protection ni, walaupun ada setengah orang rasa macam benda ni scam. Okey, tapi this is not scam. Based on real life cases, kalau kata ada setengah orang yang tak pernah apply untuk insurance, tak pernah apply medical card, and something bad happen, benda yang kita tak nak lah, tiba-tiba kita disahkan sakit ini, sakit itu yang kritikal, kita dah hilang keupayaan untuk bekerja. Jadi bila hilang keupayaan bekerja, that is when benda tu akan jadi problem. So sebab tu kita kena ada income protection ni. Ataupun nauzubillah hilang nyawa, okey, meninggal. So bila meninggal, family siapa yang nak tanggung? Untuk beberapa tahun ke depan tu, at least kena prepare something tu yang mewarisi lah. Jadi that's why kena ada income protection. So yang ni antara 3 elemen penting. And then yang seterusnya tu banyak lagi lah expenses lain kan. Minyak, tol, belanja barang dapur, kalau kita makan dekat luar, travel lah apa semua tu. Okay, benda-benda tu boleh decide sendiri. Tapi yang pentingnya 3 benda tu tadi. Rumah first, tak boleh lebih 30%. Kedua, kereta tak boleh lebih 15%. And then yang untuk income protection ni, yang ni saya lupa sebut tadi, tak boleh lebih daripada 10%. Total up ni semua baru kita ada 55%. So ada lagi baki 45% daripada gaji bersih kita tadi untuk kita nak play around dengan ada expenses lah. Kena bajet di situlah. Tambahan lagi sikit, saya nasihatkan yang terbaik adalah setiap orang bila dapat gaji, apa-apa pun buat reserve untuk saving dulu. Tolak masuk ke dalam saving dulu, masuk ke akaun lain ke, cara apa sajalah. Kalau kata nak saving dalam bentuk beli emas contohnya pun boleh. Beli emas memang maksudnya kita tak boleh dapatkan cash lah. Kalau kata emergency, itu pun bagus juga cara dia. Maksudnya for saving lah. Kita tak ada lah tiba-tiba nak pergi gadai emas setiap kali kita nak pakai duit kan, mesti teragak-agak macam nak gadai emas. Itu elok juga sebenarnya. Tak nak buat macam tu, nak simpan dalam bentuk saving cash.
pun boleh, tak ada masalah. Untuk orang bujang, 30% daripada gaji bersih tu boleh sangat. Sebenarnya lebih daripada boleh kalau nak buat. Sebab belum ada apa-apa komitmen, better buat saving dulu, at least 30%. Untuk orang yang dah berkahwin, maybe boleh try dengan 10% dulu lah. Kalau dapat buat saving lagi banyak, ya lagi bagus lah kan. Ada target untuk something, senang kita nak achieve target tu. Tu kenapa lah rule of thumb untuk rumah 30%. Dan ada lagi satu sebab kenapa kena 30%. Macam saya cakap tadi, DSR, debt service ratio 60%. Dan setiap orang, setiap individu tu, dia boleh apply loan untuk 2 biji rumah dengan kadar 90% loan. Masuk rumah ketiga, dia akan jadi 70% loan sahaja bank yang akan bagi. 2 biji rumah tu, maksudnya kita boleh apply 90%. Maksudnya kita just prepare 10% saja deposit untuk rumah. Okay, down payment untuk rumah. Kalau masuk rumah ketiga, kena prepare 30% down payment. 90% tu dah good enough lah. Maksudnya kita kena penuhkan kuota 2 biji rumah tu. Okay, kena ada 2 home financing. Kenapa 30%? So dah 30 campur 30, 60%. So confirm bank still boleh bagi lagi loan untuk 2 biji rumah tu. Kalau satu rumah dah masuk 50% daripada gaji bersih, tak boleh lah kita nak beli rumah kedua. So that's why kenapa 30% tu penting. Tak boleh lebih dari situ. Okay, itu adalah untuk step nombor 1. Kita kena tahu dulu kita punya income dan expenses. Okay, lepas kita dah tahu benda tu, baru kita boleh pergi ke next step. Kalau kita tak tahu, tak list down benda-benda ni, tak clear, jadi susah untuk kita nak move on. Step yang nombor 2, untuk orang yang dah ada komitmen dengan bank. So yang sedia ada, dah ada komitmen dengan bank, kena tahu, kena pasti komitmen kita tu jenis komitmen apa. Okay, ada orang yang dah beli rumah, jadi dah beli rumah mestilah ada bayaran bulanan. Dan biasanya loan dia terlalu panjang, 30 tahun, 35 tahun. Untuk yang maybe yang dah berusia sikit, mungkin 25 tahun, still terlalu panjang. Kena make sure setiap bulan untuk tempoh 30 tahun, 35 tahun tu, kita ada duit untuk nak bayar setiap bulan. So kat situ kena list down. So yang terbaik macam biasanya saya buat adalah komitmen, berapa yang kita bayar monthly dekat bank, berapa balance, berapa bulan lagi yang nak kena bayar lah. Sebab apa kena tahu benda tu? Sebab kita nak cuba elakkan daripada berhutang. Tapi tipulah kalau kita tak berhutang. Takkan nak beli rumah harga 300,000 cash. Memang kita bukan loaded lah. Bukan semua orang mampu nak beli cash. Mungkin ada orang yang mampu lah, anak-anak sultan ke apa. Kita marhain tak nak kena lah ambil loan untuk bayar rumah. That's fine, as long as kita tahu apa yang kita buat, berapa yang kita kena bayar, boleh bayar ke tak bayar, tepuk dada tanya selera. So yang tu yang menentukan sama ada kita okey atau tak okey. Itu untuk yang pasal komitmen lah. So untuk rumah. Macam kereta pula pun sama juga, buat benda yang sama. Berapa lagi tempoh masa yang kita ada untuk nak kena bayar. Masalah yang terbaru lah, yang saya jumpa lah, ini terjadi dekat kalangan-kalangan kawan-kawan saya juga. Zaman sekarang ni ambil kereta loan 9 tahun. 9 tahun tu lah, bagi saya satu yang benda yang tak sepatutnya lah kita buat 9 tahun. Reason dia sebab kena faham, untuk kereta dia dipanggil term loan tau. So term loan ni maksudnya apa-apa terjadi pun interest rate untuk kereta tu sama. 9 tahun, apa-apa terjadi kat dunia sekalipun, kalau kata you apply loan dengan interest rate 3.5% contohnya, so 3.5% tu selama 9 tahun tu takkan berubah. Kalau kata 3.5% setahun, 9 tahun, you kena tambah-tambah lagi lah. So makin banyak interest yang you bayar. Kalau kata harga kereta tu 30,000, silap-silap 9 tahun punya tempoh loan tu, kereta dah jadi harga dekat 45,000. So 15,000 tu dah kena bayar ekstra. Dah lah, bukan takat tu je. Lepas 9 tahun harga kereta tu tinggal 10,000 je. So kat situ you dah rugi lagi 20,000. So total you rugi adalah RM35,000. Yang sedangkan harga kereta tu hanyalah RM30,000 saja. So kalau fikir logik akal dia, memang a waste of money lah. Okay, RM30,000 bukan something yang sikit. Kalau terbaiknya, kalau nak tahulah step yang the best practice is jangan beli kereta hutang. Cuba beli kereta cash. Tapi macam mana nak beli kereta cash? Kereta semua mahal. Okey, kalau ikut nafsu memang betul lah semua nak kereta baru. Kalau rasa tak mampu, kita belilah kereta second hand. Kalau tengok dekat dalam Mudah ke apa, dan banyak mana tempat lagi lah, ada je kereta yang bawah 20,000, okey, yang 15,000, yang still elok lagi. Kalau beli let's say lah budak fresh grad, gaji keluar universiti, kerja gaji 2,000. Okay. Waktu saya dulu fresh grad saya cuma pakai setiap bulan 600 je, termasuk dengan segala expenses saya. Sewa bilik, makan, transport dan segala mak nenek, total 600 je. So ada balance dalam 1,000 lebih, 1,400 lah. Kalau kata gaji 2,000 lah, 1,400 bulan, kalau kali 10 bulan dah 14,000. Tak sampai setahun pun simpan, dah boleh beli kereta cash. Cuba fikirkan part tu je. Okay, benda tu boleh buat, nak tak nak je. Itu untuk fresh grad lah. Okay, mungkin untuk orang yang dah berkahwin ni agak susah sikit lah. Setiap bulan bayar untuk barang rumah lah, barang dapur
dapur, nak bagi anak pergi sekolah lah apa semua tu mungkin susah sikit, but have to start somewhere lah. Kena start somewhere. Kena check balik apa expenses kita setiap bulan, dan lepas tu kita dapatkan berapa amount yang kita boleh saving setiap bulan. Daripada situ kita boleh plan kita punya target kita. Okay? Itu untuk kereta. Kalau boleh, target untuk beli kereta cash. Jangan beli kereta secara loan. Kalau nak beli kereta secara loan boleh, tapi dengan syarat orang yang bayar untuk kita, bukan kita yang bayar. So yang itu akan saya ceritakan untuk next episode lah, saya ingat. Okay, macam mana untuk orang bayar loan kita, bukan kita yang bayar sendiri. Dia dipanggil konsep other people's money, OPM. So kalau nak tahu lebih lanjut pasal OPM tu, kena tunggulah untuk next episode. Okay, sebab tak boleh nak masukkan semua kat dalam ni. Saya skip dulu untuk kali ni. Okay, yang seterusnya, tadi kita dah pergi ke hutang rumah, kita dah pergi ke hutang kereta. Yang ketiga, kebiasaannya yang orang berhutang, student loan. Student loan ni memang tak boleh nak lari lah. Kalau kita ni bukan daripada kalangan daripada berkayangan kan, jadi nak masuk universiti mestilah kena ambil loan, PTPTN ke, MARA ke, tak kisahlah apa jenis loan sekalipun. Untung-untung kalau belajar bagus dapat beasiswa, alhamdulillah, rezeki lah dapat beasiswa. Tapi kebanyakannya orang terpaksa menggunakan loan untuk nak belajar. It's fine as long as habis dia belajar, dapat gaji first, dah start bayar. Benda tu kena konsisten. Macam saya dulu buat, tak sampai setahun saya settlekan hutang saya punya student loan. Sebab saya time tu tak pernah terfikir nak beli kereta pun. Okay, jadi bayarkan student loan dulu. Saya settlekan student loan. Jadi tak pening-pening kepala. Orang semua duk heboh, kena blacklist lah, tak bayar student loan. Dah kenapa? Kau dah berhutang, kau bayarlah. Okay, paksa lah, benda tu terpaksa. Lain lah kalau kata family tu kaya kan, lain cerita lah. Okay, so student loan. And yang seterusnya, loan-loan lain possible jangan buat. Tak kisahlah personal loan dengan bank ke. Ini bank ni offer baik punya rate ni untuk 10 tahun personal loan. Jangan terperangkap lah. Bila kita dah start ambil personal loan, itu yang akan menjadi masalah kepada komitmen bank dan akan affect kita punya scoring. Yang seterusnya macam loan-loan dengan tempat-tempat yang tak sepatutnya. Loan dengan alung, itu lagi tak boleh terimakan. Okay, yang ini jangan langsung terlibat. Please, itu bukan penyelesaian. Apa yang terasa itu penyelesaian adalah bala. Okay, so jangan terlibat dengan alung. Seterusnya, kalau loan-loan semua tu kita dah tak ada, means kita punya profile memang very strong. Dan itu adalah permulaan untuk ke yang seterusnya lah. Kalau kita nak invest dalam hartanah, profile, scoring memang sangat-sangat penting. Kalau scoring tak cantik, gajilah 10,000 sekalipun, kalau hutang dia dah 8,000, 9,000, susah bank nak bagi. Jadi nak tak nak kena balance kat situ. Kalau kata gaji kita besar, komitmen kita senang, bank senang dia nak bagi loan. Okay, bank yang akan mencari nak bagi loan. Tapi kalau lah gaji besar, komitmen pun takat tu, dekat sikit-sikit je, takat paras-paras tu dah, memang kau apply lah 100 bank sekalipun, takkan dapat punya loan tu. Okay, next dalam asas kewangan ni, kenapa kita nak kena belajar pasal asas kewangan ni? Apa matlamat kita sebenarnya? Okay, matlamat tu boleh jadi macam-macam. Ada setengah orang yang nak aim untuk kereta mewah. Okay, fine, peribadi masing-masing dia nak kereta mewah. Janganlah kecam dia, biarlah dia nak drive kereta mewah. Kalau dia kena dengan cara dia boleh dapat dia pakai kereta mewah, tak ada masalah pun. Ada setengah orang yang dia punya impian adalah untuk beli rumah macam istana. Fine, go ahead. Setiap orang ada matlamat masing-masing. Jangan kecam. Ada yang nak pergi travel. So, apa jua matlamat kewangan kita, so kita kena tahu dia punya fundamental. Macam mana kita nak achieve ke situ. Bulan kita kena ada berapa duit untuk nak sampai ke tahap tu. Saya bagi contoh lah. Ini personal punya matlamat lah. Saya target untuk retired umur 40. Umur 40 dia tak nak kerja lagi. Sebab plan dia umur 40 tu nak enjoy lah. Dah tak nak lagi bekerja. Okay, so sekarang ni memang kerja kau-kau, kumpul duit betul-betul, dapatkan apa yang saya nak dapat. Lepas tu umur 40 nak enjoy. So itu target saya. Macam mana saya nak dapat benda tu? So saya kena kira lah berapa at least expenses yang saya perlukan untuk nak cover. Kalau kata setiap bulan saya perlukan 5,000 untuk nak survive, perbelanjaan dapur, untuk makan dan sebagainya, maybe untuk belanjaan ziat ke, total semua saya perlukan 5,000. So macam mana saya nak dapatkan 5,000 sebulan tanpa kerja? So saya kena cari jalan dia. Ada macam-macam cara lah. Ada orang yang prefer untuk invest dalam saham. Setiap tahun ada dividen ke. So, daripada dividen tu dia boleh bahagi 12 sama dengan 5,000. Okey lah tu. Maksudnya kalau kata dividen dia setahun 60,000, so maksudnya saya dah cover dah kat situ. Okay? Itu adalah setahun 60,000 punya dividen, which is susah jugalah. Itu maksudnya kena memerlukan investment amount yang sangat-sangat besar. Ataupun cara yang lain, kalau kata dia ada satu rumah yang boleh bagi positif cash flow 1,000 sebulan, dia just perlukan 5 biji rumah. Tapi agak mustahil lah untuk dapat 1,000 satu rumah kan, melainkan kalau rumah tu dah habis bayar. Tapi logik tak untuk nak bagi rumah tu habis bayar sebelum umur 40?
Logik je, ada ramai je yang dah buat. Kalau ramai orang dah buat kat luar sana, kenapa kita tak boleh buat? Ada cara dia lah nak buat. Yang itu untuk rumah, macam mana nak invest lah tanah tu, macam mana nak dapatkan cash flow yang macam tu. Yang tu nanti saya akan ceritakan untuk next video lah. Okay, untuk video kali ni just nak make sure orang semua faham. Kita ada matlamat. Kalau kata macam saya, matlamat saya kena dapatkan 5,000 sebulan tanpa kerja. 5,000 sebulan tu macam mana? Apa source yang saya nak dapat? Nak bagi dapat 5,000, maybe kata 3,000 daripada tanah, 2,000 lagi daripada saham, contoh kan. So saya kena usahakan ke arah tu. Ataupun saya nak 5,000 semua direct daripada tanah. Kalau kata satu rumah bagi 500 sebulan, saya kena ada 10 biji rumah. Simple math. Macam mana dapat 10 biji rumah tu? Kita kena start daripada nombor 1 lah. Start satu rumah, lepas tu rumah kedua, rumah ketiga. Kita build up kita punya profile sampailah ke tahap yang kita nak. Okay, so kita dah cerita sikit basic kewangan, macam mana cerita pasal pecahan gaji kita. Okay, dah dapat semua tu. Apa yang kita nak buat sebenarnya lepas tu? Dah set goal, dah ada matlamat macam mana kita nak achieve pun kita dah tahu dah. Dan tinggal nak buat. Saya rasa video untuk kali ni saya nak stop dekat situ. Okey, ini hanyalah untuk asas kewangan saja. Minta maaf kalau saya ada apa-apa info yang saya bagi itu salah. Disebabkan saya pun bukan expert. Ini saya cerita based on personal experience dan kadang-kadang saya pergi tempat untuk belajar pasal ilmu asas kewangan. Jadi apa yang saya tahu tu saya share lah. Mungkin untuk next video saya akan cuba hijack lagi Sembang Pompang with Arnis. Saya akan cuba sharekan lagi sebanyak mana info yang saya tahu berkenaan dengan macam mana kita nak ubah kehidupan kita ke arah yang lebih baik lah dari segi kewangan. Ini cuma guideline. Apa yang saya ceritakan dalam video ni cuma lah guideline sahaja. So terpulang kepada korang nak ikut atau tak ikut. Korang semua tengok lah. Okay, actually saya ni pun bukannya dah berjaya pun. Masih lagi dalam perjalanan nak ke arah itu. Belum tahu lagi berjaya tak berjaya. Allahualam. Kita cuma mampu merancang, kita cuma plan. Tapi kalau kita tak plan, itu memang sampai bila-bila pun takkan dapat lah. Apa yang saya cuba buat ni adalah untuk saya sendiri, untuk keluarga saya sendiri. So kalau benda ni nak jadi ke tak jadi, yang tu saya tak tahulah. So kena usaha sendirilah. Dan setiap orang boleh achieve benda-benda tu semua. Ini bukan scam, okay? Saya terus terang cakap ini bukan scam. Apa yang saya cerita tadi tu adalah asas dia. Kalau semua orang ikut kepada asas tu, insyaAllah kita boleh saving. Setiap bulan ada saving yang lebih banyak. Dan daripada saving yang banyak tu lah kita buat duit untuk bekerja, dapatkan duit. Bukan kita yang kena bekerja dapatkan duit. So kita bukan hamba kepada duit. Biar duit tu jadi hamba kepada kita. Dia yang kena bekerja untuk kita untuk dapatkan lebih banyak duit. Macam mana cara dia? Kena cuba start dengan asas ni. Lepas foundation dah ada ilmu mengenai asas, kita dah ada saving setiap bulan yang steady, yang tak payah kacau saving ni. Daripada situ baru kita boleh invest. Dan daripada investment itulah kita boleh improve hidup kita. Okay, sekali lagi saya nak cakap, saya bukan expert. Mungkin ada yang expert tengah tengok video ni. So kalau rasa ada yang saya terlepas ke, ataupun ada benda-benda yang saya sendiri pun silap cakap ke apa, boleh komen dekat bawah. So sama-sama kita belajar. Sebab saya pun to be honest masih lagi dalam proses pembelajaran. Dan saya rasa tak salah untuk saya nak share benda ni. Maybe ada yang tak pernah tahu. Sebab susah nak dapat ilmu-ilmu ni. Kadang-kadang kena bayar ilmu-ilmu ni. Dan saya sendiri pun pernah bayar untuk dapatkan ilmu-ilmu ni semua. Yalah, kita tak ada option. Kita nak ilmu, jadi orang kata kena bayar nak dapat ilmu ni. Bayar, tak ada masalah. Selagi saya rasa saya boleh dapat balik return kan. Itu je. Okey lah korang, cukup setakat tu. Kita akan jumpa lagi untuk next video. Stay tune. Assalamualaikum.